Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat bersama-sama dalam pengajian tafsir surah Tabarak sampai pada ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi mereka yang berada di dalam neraka berkata, lau jikalau kunna, kami semasa dahulu di dunia, nasma'u, mendengar, atau na'qilu, ataupun berakal, ma, nescaya tidak, kunna, kami, fi, bersama-sama, ashabis sa'ir, pemilik-pemilik neraka sa'ir, iaitu syaitan. Jadi daripada ayat ni kita boleh lihat kepada beberapa persoalan. Jadi pertama sekali, apakah yang dimaksudkan daripada keseluruhan ayat yang dinyatakan? Jadi makna umum daripada ayat tersebut kita ambil daripada tafsir Ruhul Bayan daripada Imam Haqqi radhiyallahu anhu. Jadi Imam Haqqi berkata, difahami daripada ayat ini bahawa sesungguhnya manusia-manusia yang lalai dan manusia-manusia yang tidak ditakdirkan bahagia di akhirat tidak mendapat perhatian ataupun tidak mengambil perhatian apabila datang peringatan-peringatan daripada Nabi-Nabi dan Rasul. Itu sekiranya mereka berada di zaman Nabi-Nabi dan Rasul. Dan mereka juga tidak mengambil pengajaran, perhatian, ambil berat, mendengar daripada nushil awliya, nasihat daripada wali-wali Allah fid dunia, semasa mereka berada di dunia. Jadi itu dua keadaan manusia, kan, sama ada mereka hidup di zaman Nabi-Nabi ataupun mereka hidup di zaman wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia tidak mempedulikan peringatan, sehinggalah yamassahum atharun min athari azabillahi ba'dal maut. Kesedaran dari itu hanya datang apabila mereka tadi ditimpa dengan salah satu daripada azab Allah Ta'ala setelah mereka tadi mati. Jadi imam tadi berkata, sesungguhnya manusia ini dia lalai, tidur apabila mereka mati. Apabila mereka tadi terseksa, baru mereka tadi tersedar daripada kelalaian tersebut dan mereka mengakui dosa-dosa mereka dan mereka tadi meraung-raung kecelakaan atas diri mereka sendiri. Kerana mereka tadi mengetahui mereka ialah manusia yang zalim. Dan kezaliman tersebut akan mendatangkan siksaan dan akan menghilangkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada mereka menzalimi orang lain dengan menghalang manusia tadi beribadat, dan menghalang manusia daripada sirat mustaqim, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Jadi nasihat daripada Imam Haqqi kepada kita, fal yajtanib al-mu'min, maka dia kata hendaklah orang yang beriman, yang ingin mendapatkan keimanan, dia mestilah menjauhkan dirinya daripada sebab-sebab siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tadi selalu mendatangi pintu-pintu keselamatan, pintu rahmat, dengan bermujahadah dan melawan nafsu dan mencari tariqat ta'ati, tariqat untuk dia tadi mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu beberapa panduan secara umum apabila kita dengar orang di dalam neraka tadi menyesal tentang keadaan diri semasa mereka berada di dunia. Jadi secara terperinci ni Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ni, nasma'u, kami mendengar.
Maksud mereka kata, kalaulah dulu di dunia tadi kami mendengar. Jadi apakah yang kita nak faham daripada makna mendengar, dalam bentuk apakah pendengaran tersebut? Tadi untuk menjawab soalan dari Imam Al-Bukhari sendiri radhiyallahu anhu, di dalam bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Maksud dalam bab ke-10 daripada kitab Sahih Bukhari tadi. Imam Bukhari dia buat satu bab, iaitu hendaklah seseorang mempunyai ilmu. Hendaklah seseorang mencari ilmu qabla al-qawli wal-amal. Sebelum dia tadi bercakap sesuatu perkara ataupun sebelum dia tadi mengamalkan sesuatu perkara. Jadi mengapakah dituntut ilmu sebelum beramal? Jadi Imam Bukhari membawa beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis. Jadi antara ayat Quran yang dibawa oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu ialah wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil. Maksudnya ayat yang sedang kita baca ni, sesungguhnya ahli neraka berkata, "Jikalau kami mendengar atau kami tadi berakal, nescaya kami tidak akan berada di dalam bersama-sama dengan ahli-ahli neraka yang lain, iaitu syaitan." Jadi Imam Bukhari, salah satu keunikan kitab Bukhari Muslim ni, kitab Imam Bukhari ni ialah dia tadi mentafsir sesuatu perkara dengan tajuknya sendiri. Dengan tajuk yang dia buat tadi bab, satu-satu tajuk. Jadi daripada tajuk tu kita dapat memahami satu ilmu. Jadi Imam Bukhari dia nak beritahu kepada kita yang dimaksudkan dengan sama' tadi tu. Maksudnya orang-orang ahli neraka ni dia tak mendengar di dunia. Jadi apakah makna orang kafir yang masuk ke dalam neraka semasa di dunia dulu mereka tidak mendengar? Jadi yang dimaksudkan tidak mendengar tu ialah tidak pergi mempelajari ilmu. Tidak pergi maksudnya tidak mencari guru untuk mengajarkan kepada mereka akidah sifat 20. Maksud tidak mencari guru untuk mengajarkan kepada mereka muamalat fiqh, berpandukan kepada mazhab Syafi'i, apakah akad yang sah, apakah akad yang haram. Dan dimaksudkan dengan tidak mendengar tadi ialah mereka tadi tidak mencari guru untuk membersihkan hati mereka Allah Ta'ala. Jadi Imam Bukhari membawa beberapa contoh ayat seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Imam Bukhari berkata fabada'a bil ilmi. Maksudnya Allah Ta'ala memulakan dengan lafaz fa'lam, hendaklah kamu tadi mengetahui. Jadi Imam Bukhari kata carilah ilmu terlebih dahulu sebelum kamu nak beramal, sebelum kita tadi nak beribadat, sebelum kita tadi nak bertaubat, sebelum kita tadi nak memulakan perjalanan akhirat, kita carilah ilmu dahulu. Kemudian Imam Bukhari membawa hadis wa annal ulama'a hum warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama-ulama mereka ialah pewaris nabi-nabi. Jadi mengapakah Imam Bukhari membawa hadis ni? Nak memberitahu kepada kita setelah ada arahan menuntut ilmu. Jadi persoalannya ilmu tu nak diambil daripada mana? Adakah ilmu tu kita nak dapat dengan membaca buku sendiri ataupun dengan semata-mata membaca, mencari permasalahan di dalam internet? Jadi yang Imam Ghazali nak beritahu, Imam Bukhari nak beritahu kepada kita, tuntutan menuntut ilmu ialah daripada satu golongan manusia yang diistilahkan sebagai warasatul anbiya, pewaris nabi-nabi dan rasul. Dan Imam Bukhari juga membawa satu hadis, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Maksud Imam Bukhari berkata, siapa yang bersuluk, maknanya siapa yang berjalan, tariqan maksudnya di atas satu jalan ataupun mana di atas satu tarekat, yatlubu bihi ilman, menuntut ilmu, dan ilmu tersebut dia merujuk kepada dua. Sama ada ilmu tadi ialah ilmu yang zahir yang dipelajari kerana Allah Ta'ala, seperti ilmu bahasa Arab, seperti ilmu nahu, saraf, ilmu fiqh, usul fiqh, niat semata-mata kerana Allah. Ataupun dia tadi menuntut ilmu yang batin, ilmu kerohanian, ilmu pembersihan rohani dan seumpamanya. Siapa saja yang bersuluk menjalani mana-mana jalan, jalan zahir ataupun jalan batin, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, nescaya Allah Ta'ala akan memudahkan jalannya ke syurga. Jadi nak diberitahu, hendaklah menuntut ilmu sebelum seseorang tadi beramal. Dari itu beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang dinyatakan oleh Imam Bukhari. Jadi salah satu punca kan manusia berada di dalam neraka ialah kerana nasma'u tadi. Mereka tadi tidak mendengar. Dan kita dah bincang tadi yang dimaksudkan tidak mendengar ialah mereka tadi tidak mempelajari fardu ain semasa mereka berada di dunia. Dan Imam Abdul Karim Al-Qushairi dalam kitab tafsir Lataiful Isyarat dia berkata,
dalam ayat tersebut, ayat yang kita baca tadi, ahli neraka berkata kami tak mendengar, kami tidak memahami. Jadi dia berkata daripada ayat tersebut ialah bisyaratun lil mu'minin. Ada berita gembira yang amat sangat kepada orang-orang yang beriman. Li'annahum yasma'un wa ya'qiluna ma yasma'un. Jadi apakah sifat orang beriman? Pertama sekali mereka tadi mendengar. Yang dimaksudkan dengan mendengar tadi, mereka pergi belajar. Mereka pergi mencari ilmu. Cari di mana ada guru, dekat ataupun jauh. Dan mereka mendengar. Dan yang kedua, wa ya'qiluna, dan memahami apakah yang mereka dengar tersebut. Jadi sebagaimana ayat tadi ialah peringatan kepada orang-orang yang lalai. Sebagaimana manusia-manusia lalai, bukan manusia-manusia yang ahli maksiat dan seumpamanya. Di sebalik tadi, ayat itu juga ialah berita gembira kepada orang yang mendengar. Orang yang pergi mempelajari, orang yang pergi menuntut ilmu. Jadi hendaklah kita menilai kan diri kita tadi, adakah kita tergolong dari kalangan manusia yang menuntut ilmu daripada guru-guru yang dinyatakan, guru-guru yang mempunyai silsilah sampai kepada Rasulullah SAW, sama ada daripada sudut akidahnya ataupun daripada sudut fiqahnya kan, ataupun daripada sudut tasawufnya, agar kita tadi dikurniakan dengan warisan Nabi Muhammad SAW, warisan yang zahir dan warisan yang batin. Dan persoalan ketiga, apakah yang menyebabkan seseorang tadi tidak boleh mendengar tadi? Kan maksudnya kita dah maklum tadi, yang dimaksudkan tidak mendengar tadi di dunia, keadaan seseorang di dunia ialah apabila dia tadi menjauhi majlis-majlis ilmu, tidak menghadiri kan kuliah-kuliah dan seumpamanya. Tapi ada satu lagi sebab yang dinyatakan oleh Imam Nidhamuddin Naisaburi dalam kitab tafsirnya Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan. Dia berkata, allazina kafaru lam yasma'u. Sesungguhnya orang-orang kafir ni, mereka tidak mendengar. Idh khatabahumul haq. Tak kala Allah Subhanahu wa taala bercakap kepada mereka biqaulihi, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum. Tidakkah daku ialah Tuhan kamu. Jadi ini satu keadaan, maksud di alam ruh tadi. Maksudnya, sekiranya kita tadi mendengar panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya apabila kita lahir di dunia, kita akan menyahut panggilan tersebut menuju kepada Allah dengan sebab kita menyahut panggilan tadi. Tapi disebabkan di akhirat, maksudnya di alam ruh tadi mereka tidak mendengar dan mereka menjawab bukan dengan hati mereka sendiri, maka apabila mereka keluar di dunia, mereka tak boleh tertarik kepada Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam tafsir dinyatakan, kenapakah orang-orang kafir tidak mendengar seruan Allah Ta'ala? Li'annahum kanu fi saffil akhiri minal arwahil mujannadati fi arba'ati sufuf. Kerana orang-orang kafir ni, mereka berada di saf yang paling belakang sekali, yang paling jauh sekali, semasa Allah Subhanahu wa ta'ala menyusun kepada 4 bahagian. Maksudnya ada 4 saf manusia secara umumnya. Al-awwalu lil anbiya. Saf yang pertama ialah saf nabi-nabi dan rasul. Di belakangnya lil awliya, bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Saf ketiga lil mu'minin, bagi orang beriman. Kita bincang di alam ruh. Di alam ruh, Allah Taala susun semua ruh-ruh tersebut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kata, alastu bi rabbikum. Jadi yang depan nabi-nabi mendengar dan menjawab bala, kan? Wali-wali mendengar dan menjawab bala. Orang beriman juga mendengar seruan tersebut dan menjawab bala. Adapun saf yang keempat, itu mereka ialah al-kafirunah, orang-orang kafir. Mereka tidak menyaksikan nur daripada Allah, tidak dapat menyaksikan sedikit pun cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menjawab bala atas dasar at-taqlid. Mereka semata-mata mengikut orang yang berada di hadapan mereka mengatakan bala. Dan mereka pun tak tahu apa sebenarnya bala yang mereka katakan tadi. Jadi daripada sini difahami bahawa jauhnya seseorang daripada wali-wali Allah di dunia, kan itulah tanda kecelakaan orang tersebut di alam rohnya lagi. Jadi hendaklah kita mengkaji kan diri kita sendiri, adakah kita dekat dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala dan pewaris nabi-nabi dan rasul. Sekiranya kita jauh daripada mereka di dunia, maka kita amat khawatir, itulah tanda sebenarnya kita jauh daripada mereka semenjak daripada alam roh lagi, sebelum kita dilahirkan di dunia. Jadi kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita usahalah kan menghadiri, mencari di mana ada saja manusia yang mengajarkan ilmu fardu ain, hendaklah kita tadi pergi mendapatkannya.
Dan yang kedua ataupun yang terakhir sini yang nak dibincangkan ialah lafaz au naqilu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan satu kumpulan manusia neraka ni, pertama mereka tidak mendengar. Maksudnya mereka tidak mempelajari. Mereka tidak mendengar, tidak pergi membuka pendengaran batin mereka untuk mendengar hak, perkara yang hak tadi. Dan yang kedua yang nak dibincangkan ialah au naqilu. Maksudnya Allah Taala berkata, mengapakah mereka tadi tidak berakal? Maksudnya orang dalam neraka mengakui mereka semasa mereka di dunia dahulu mereka tidak berakal, dan perkara tersebut menyebabkan mereka berada di dalam neraka. Jadi satu perkara yang kita nak bincangkan sini ialah permasalahan tentang akal tadi. Jadi lafaz akal yang selalu kita sebut ni, pertama sekali kita bincangkan daripada sudut ta'rifnya. Jadi daripada sudut ta'rif ada beberapa ta'rif. Cuma kesimpulan daripada semua ta'rif ni tunjuk kepada akal tadi ialah perkara yang menyekat manusia daripada syahwatnya. Akal ialah perkara yang menghalang manusia daripada mentaati syahwat yang membinasakan dirinya. Sebab akal itu sendiri daripada segi bahasa ialah ikatan. Sesuatu yang mengikat manusia daripada terjerumus kepada perkara yang berbahaya. Maksudnya syahwat membawa kepada kebinasaan. Jadi siapakah yang nak menarik diri kita daripada mentaati syahwat tersebut, maka itulah yang diistilahkan sebagai al-aqlu, akal. Adapun daripada sudut tempat di manakah akal tersebut berada, maka dinyatakan dalam tafsir, wa aktsarun nas ala anna al-aqla fil qalb. Ramai daripada ulama tafsir berpendapat bahawa akal apabila dimaksudkan dia berada fil qalbi, di dalam hati manusia. Maksudnya bukan berada di otak tadi. Dan dalil ini ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, afalam yasiru fil ard. Tidakkah mereka tadi berjalan di muka bumi, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Moga-moga mereka tadi mempunyai hati yang mereka tadi berakal dengan hati tersebut. Dan diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, Nabi SAW sabda, al-aqlu fil qalb. Maksudnya akal manusia berada di dalam hatinya. Dia membezakan dengan akal tersebut antara perkara yang baik dan perkara yang batil. Dan Imam Syihabuddin An-Nuwairi yang meninggal dunia pada tahun 700 kata dalam kitabnya, sesungguhnya sebahagian besar ulama-ulama tafsir berpendapat bahawa akal berada di dalam hati manusia. Kerana hati, qalbun ni, ialah tempat tinggal bagi akal tersebut. Maka apabila Allah Ta'ala berkata, وَلِيَذَّكَّرَ ulul albab, hendaklah mengingati manusia-manusia yang mempunyai hati. Maksudnya hati tadi merujuk kepada akal. Dalam ayatnya Allah Ta'ala berkata, inna fi zalika la zikra, sesungguhnya pada kisah-kisah tersebut ada peringatan, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang mempunyai hati. Jadi dia adalah orang yang mempunyai akal. Jadi Imam Ar-Razi radhiyallahu anhu berkata, jadi apabila kita dah berpendapat bahawa akal tadi dia berada pada qalbun, hati manusia, jadi ada dua pintu masuk kepada akal tersebut. Pertama sekali ialah as-sama', pendengaran. Dan yang kedua ialah al-basar, penglihatan. Jadi itu dua laluan untuk maklumat masuk ke dalam akal manusia. Jadi apabila disebut di dalam Al-Quran, di akhirat Allah Ta'ala akan bertanya tentang mata manusia. Allah Ta'ala akan bertanya tentang penglihatan manusia. Dan dimaksudkan dengan bertanya, menghisap ataupun Allah Ta'ala akan menghukum mata, penglihatan, pendengaran, bukanlah diri penglihatan dan mata itu sendiri. Tapi yang dimaksudkan dengan soalan tersebut, soalan anil qalbi. Allah Ta'ala akan bertanya tentang hati itu sendiri. Tentang hati yang menjadi tempat menyimpan segala maklumat yang datang daripada penglihatan dan pendengaran. Jadi sebagai penutupnya, saya nak dibincangkan ialah berapakah bahagian akal ni, atau akan dibahagikan kepada berapa bahagian. Jadi Imam Abdullah bin Amr bin Muawiyah al-Ma'ruf bil-Utbi, dia berkata, al-aqlu aqlani. Akal ni terbahagi kepada dua. Pertama, aqlun tafarradallah bisun'ihi wa huwal asl. Akal yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, asal kepada manusia. Dan yang kedua ialah akal yang manusia tadi dapat dengan adabnya. Wa huwal fara', dan itu ialah akal yang cabang. Fa idza ijtama'a, apabila kedua-dua akal tadi berhimpun, salah satu akan menyokong salah satu yang lain. Sebagaimana api akan membantu penglihatan untuk melihat di dalam gelap. Jadi difahami daripada situ, ada akal yang sememangnya dikurniakan kepada manusia.
Yang dipanggil sebagai akal semula jadi tabi'i yang diberikan kepada semua orang manusia. Jadi untuk membincangkan tentang akal itu secara lebih terperinci, Imam Ghazali radhiyallahu anhu dia berkata dalam kitabnya Mishkatul Anwar, "I'lam anna al-uqul wa in kanat mubassirah falaysatil mubasaratu kulluha 'indaha 'ala watiratin wahidah." Jadi Imam Ghazali dia cerita secara umumnya ialah akal sekalipun dia boleh berfikir ataupun dia boleh melihat, tetapi tidak semua tadi dilihat oleh akal dalam satu bentuk. Maksudnya ada perkara-perkara yang akal tak perlu berfikir dan akal boleh membuat keputusan dan dia boleh membuat keputusan yang seragam di kalangan semua manusia. Sebagai contohnya apabila kita kata satu campur dengan satu, ke mana saja manusia kita jumpa pun semua akan kata jawapannya dua. Jadi itu ialah asas ataupun akal yang dikurniakan sebagai asal kepada semua orang manusia. Jadi itu dah maklum. Yang kedua yang penting. Yang kedua Imam Ghazali kata akal yang akan menyedarkan seseorang. Akal yang akan menggoncang seseorang tersebut daripada kelalaiannya. Jadi akal yang kedua inilah yang diistilahkan sebagai, yang dinyatakan tadi, aqlun yang datang dengan sebab adab. Aqlun yastafiduhul mar'u bi adabihi. Akal yang seseorang tadi capai melalui adabnya. Jadi Imam Ghazali kata, macam manakah seseorang tadi boleh dikurniakan dengan akal yang kedua ni? Akal yang kedua ni hanya datang inda isyraqi nuril hikmati. Maksud Imam Ghazali berkata, apabila akal yang tidur, kita ada akal yang pertama tadi tu, apabila akal yang pertama ni disirami dengan nur di dalam hati tadi, yasirul aqlu mubasiran bil fi'li, maka akal tadi baru dia boleh melihat dengan sebenarnya. Ba'da an kana mubasiran bil quwwati, sebelum ni dia hanya mampu melihat tapi belum boleh melihat. Maksudnya kalau kita ada mata, kita ada mata sekarang ni, mata yang sehat walafiat ni, sekiranya kita padam lampu dan kita mempunyai penglihatan yang sehat, tapi sememangnya kita duduk di dalam gelap, di dalam gelap yang tak ada apa cahaya sekalipun, jadi kita kata orang tadi mempunyai penglihatan tetapi dia tak boleh melihat. Maksudnya dia tak boleh menggunakan panca indera penglihatan tersebut kerana tiadanya cahaya. Jadi begitu juga akal yang berada di dalam hati manusia ni yang Allah dah kurniakan, dia hanya boleh berfungsi inda isyraqi nuril hikmati, apabila tersinarnya cahaya hikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ghazali berkata, sebesar-besar hikmat ialah Al-Quran itu sendiri. Maksudnya Al-Quran yang ada pada diri kita tu, itulah sebesar-besar hikmah daripada Allah. Maksudnya kita perlu mencari nur yang menyinari hati kita supaya apabila kita mendengar saja ayat Quran, kita tersedar. Maksud sekarang ni kita dah baca Quran. Setiap hari kita baca Fatihah, setiap hari kita baca surah Ikhlas, kita baca surah Falak. Tapi kita tak dapat menangkap makna tadi tu. Maksudnya kita tak sedar, oh ini makna yang dikehendaki. Jadi Imam Ghazali kata, seseorang membaca ayat Quran. Al-Quran tadi ialah hikmah. Tetapi kenapa dia tak dapat pengajaran? Ataupun dia tak mendapat makna-makna? Ataupun dia tak dapat pedoman daripada ayat Quran tadi? Kerana hatinya ataupun akalnya masih berada di dalam gelap. Jadi salah satu tuntutan kepada manusia ialah mencari nur untuk menyinari hatinya. Jadi akhir sekali Imam Ghazali berkata, Al-Quran itu sendiri Allah Ta'ala istilahkan sebagai nur. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna. Dalam kamu beriman dengan Allah Ta'ala. Itu kita maklum. Wa rasulihi dan Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul-Rasul dan segala khalifah-khalifah Rasul tersebut. Kalau ada beriman dua tadi, kalau ada beriman dengan Allah dan Rasul dan pewaris-pewaris baginda, dia mesti akan ladzi anzalna. Kita akan beriman juga dengan cahaya nur yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maksudnya Quran hanya dihukumkan kita tadi beriman dengan Al-Quran sekiranya kita melihat Al-Quran tadi dengan nur daripada Allah. Baru kita memahami apa yang dikehendaki daripada Quran tersebut. Dan dalam ayat Allah Taala menyatakan, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Sesungguhnya telah datang kepada kamu petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan kami turunkan kepada kamu nuran mubina, cahaya yang amat nyata daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu beberapa persoalan yang dapat kita bincangkan daripada firman Allah Taala ayat ke-10 daripada surah Tabarak. Wa qalu law kunna nasma'u. Tadi daripada lafaz nasma'u tadi kita faham bahawa tuntutan menuntut fardu ain untuk mengelakkan seseorang kekal di dalam neraka. Au naqilu,
Itulah tuntutan kedua. Maksudnya apabila kita dah tersebut, maka kita akan dikurniakan dengan akal yang disinari dengan nur. Akal yang disinari dengan nur tadilah baru dapat menyedari, baru dapat tersedar terhadap makna-makna yang berada di sekelilingnya. Ayat-ayat hikmah tadi ataupun kata-kata hikmat. Kata hikmat tadi banyak ada yang ditulis oleh ulama, kan, ada yang ditulis oleh wali-wali Allah. Hadis-hadis itu sendiri ialah kata-kata hikmat. Cuma Imam Ghazali kata hikmat yang paling agung ialah Al-Quran itu sendiri. Jadi sekiranya kita dikurniakan dengan pengajian, dikurniakan dengan amalan yang mendatangkan nur, dan kita memahami hikmat tersebut, moga-moga kita diselamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah punca manusia ini berada dalam neraka. Kerana mereka tadi lau nasma'u, dia kata kalaulah dulu kami dengar, lau na'qilu, dia kata kalaulah dulu kami faham, dia kata kami memahami ayat-ayat Allah. Jadi dengan moga-moga apabila kita dah baca ayat ke-10 ni, jadi kita cubalah elakkan diri kita berada di dalam neraka, sama ada neraka tersebut di dunia ataupun di akhirat. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minna wa minkum. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.